Assalamualaikum. Apa khabar? Ni Hauma. Jumpa lagi. Pagi hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua satu masakan berasaskan mi yang sangat popular di kalangan masyarakat orang Melayu. Yang tukang makan lah kebanyakannya. Tapi sebenarnya ini masakan yang nak saya kongsikan ni masakan sebenarnya masakan orang Cina. Ini terkenal di kalangan masyarakat orang Cina, iaitu mi laksa. Mi laksa. Tapi saya nak buat yang ni mi laksa cara abang suka suki. Abang pencin suka suki. Perkataan kenapa mi laksa ni sebenarnya berasal daripada perkataan Sanskrit sebenarnya yang bermaksud banyak. Banyak. Kenapa laksa tu? Kenapa? Apa yang banyak sebenarnya? Yang banyak tu sebenarnya ialah dia punya kandungan dia. Kandungan dalam makanan tu banyak. Rempah ratus dia pun banyak. Dia punya kandungan ingredient dia pun banyak. Ada fish cake, ada bobolan ikan, ada mi dia lain, ada sayur-sayuran dia lain, ada apa yang tofu dia, yang memang enak. Jadi biasanya dia dimakan dengan sambal tumis, ada santan sedikit, macam tu. Jadi mudah saja cara menyediakan dia. Asas dia mesti ada mi, lebih kurangnya ada ikan bilis ke, ada bawang, whatever lah, yang barang-bahan yang biasa kita ada. Jadi masakan ni terkenal di kalangan masyarakat Cina, peranakan lah. Cina dulu datang daripada negeri Cina, datang kat Malaysia, dia perkenalkan mi. Jadi kita anggap dia sebagai Cina peranakan yang kat sini dah bercampur baur dengan masyarakat Malaysia. Jadi dia masak mi laksa nyonya. Jom kita kongsikan resipi dia. Okey? Jom kita ke dapur. Untuk masak laksa nyonya, cara abang pencin suka suki. Kita tengok apa barang-barang yang diperlukan, bahan-bahan yang diperlukan untuk masak dia. Okey, pertamanya saya perlukan bahan-bahan yang untuk di blender, di tumbuk halus. Saya perlukan bawang putih halia, this one halia, ni, dan bawang besar. Saya suka gunakan bawang besar ni, lebih kurang 3 biji lah nanti kita perlukan. Dan kita ada juga, saya ada serai ni nanti saya akan titik, dan juga lengkuas pun saya akan titik. Yang 3 bahan ni, bawang merah besar ni, bawang putih dan halia ni saya akan blender halus. Bahan-bahan yang lain saya perlukan minyak ni untuk menumis. Ikan bilis. Ni kau sukalah, ini saya perlukan dalam segenggam ikan bilis. Saya gunakan udang kering campur sedikit udang geragau ni dalam segenggam ni. Nanti saya bilis dan udang kering dan geragau ni saya akan rebus. Lepas tu kita blend. Untuk yang perisa yang lainnya, kita perlukan cili kering yang dikisar, dan saya dah masak ni, sebab kalau memendekkan masa lah. Dan saya perlukan kari, serbuk kari. Saya gunakan serbuk kari ikan, dan kita gunakan flavor dia, rasa saya gunakan serbuk ayam, pati ayam, dan tak lupa garam. Kalau garam ni pun, dan gula lah kalau kita suka. Dan bahan-bahan yang lain, saya gunakan udang. Saya akan ambil isi udang ni. Kulitnya jangan dibuang. Kita kopek kulitnya, kita akan rebus dan ambil dia punya air dia. Itu bahan-bahan asas dia. Yang lain, untuk tujuan askar-askar yang ada dalam dia, saya perlukan fish ball, fish cake, dan ini
tahu pok tahu yang apa kering ni, ringan aja ni. Ni sedap tahu ni dan saya perlukan kita gunakan macam tahu kering ni. Saya pun tak tahu apa nak sebut. Ni sedap ni. Kalau yang tak macam yang tahu dan fish cake dan yang mustahak sekali mestilah ada mi dia. Ni saya gunakan mi kuning Saya gunakan mi kuning. Nanti kita akan celur dan dia punya garnish dia bahan-bahan sayurannya saya gunakan sawi. Optional lah kita gunakan ini, kalau ada pun boleh, tak ada pun boleh daun sadri ataupun daun sop dan juga apa ni bawang goreng bawang goreng. Ini untuk menambahkan flavor lagi masakan kita yang sedap dan jangan lupa saya perlukan juga santan santan. Biasa saya gunakan santan kara tapi apa-apa santan pun boleh lah santan. Kalau ada santan yang original lagi bagus itu bahan asas dia So kita akan tumis bahan-bahan ni nanti dan kita akan sambung nanti kejap kita akan tumis kejap. Okey, kita akan masak untuk tengah hari ni. Saya akan masak laksa nyonya cara abang suka-suki. Abang pencin suka-suki saya dah panaskan periuk ni. Lepas tu saya masukkan minyak masak. Panas minyak ini. Saya masukkan minyak masak. Lepas tu agak-agak cukup lah agak-agak cukup. Lepas tu saya tumiskan kita tumiskan apa ni serai ni supaya dia bangkit bau dia. Lepas tu saya masukkan bawang yang telah saya blender tadi bawang putih, bawang merah dan halia. Saya blender halus. Kita masukkan dan kita tumis sampai dia naik bau Kita pastikan jangan sampai hangus lah Kita masak dalam api yang sedikit kuat. Berhati-hatilah sebab masak kalau ada lada apa ni, bahan-bahan yang kena air ni dia bermercik-mercik. Jadi kena berhati-hati. Kita tumis sampai dia naik kering. Tu dia mula bubuh. Dia bangkit naik baunya, kita masukkan bahan-bahan seterusnya Jadi kita tunggu sekejap lagi. Okey. Okey, kita tumis dah nampak dia punya buih-buih tu. Kita tumis lagi. Dia memang ambil masa agak sedikit lama kita pastikan dia benar-benar garing sebelum kita masukkan rempah-rempah yang lain Bila kita dah naik garing, nanti kita masukkan rempah-rempah yang lain Sebenarnya kalau buat persiapan apa ni untuk masak laksa ni, kebanyakan bahan di blender Tapi ada setengah orang di blender macam bawang ni di blender lepas tu disimpan. Sebenarnya dia tak berapa elok sebenarnya Dia boleh absorb bakteria bila dia berada kat luar Jadi seeloknya bila kita nak masak baru kita blender bahan-bahan yang kita perlukan Jadi selanjutnya saya masukkan cili cili yang telah saya giling tadi. Okey, kita masukkan cili. Dia masakannya agak sedikit pedas pedas, lemak-lemak sikit, macam tu masing-masing sikit sebab kita gunakan banyak bahan lebih kurang dia ready made lah. Sebenarnya bahan-bahan dia bahan-bahan asas dia macam rempah ratus dia ni lah kalau kita gunakan yang lain, kita gunakan ikan bilis ataupun udang geragau ke udang kering ke, tapi naklah direbus bahan-bahan tadi tu. Lepas tu baru kita blender halus
Macam ni dia dah naik bangkit bau dia. Sebab kebanyakan macam cili pun saya dah masak dulu. Jadi dia mempercepatkan proses tu Sebenarnya kalau kita nak mempercepatkan proses, jadi kita masak dulu bahan-bahan macam cili ni, macam cili kering ni kita dah buat kita jadi buat cili bo, orang kata cili bo lah Lepas dah siap tu kita packing masukkan dalam peti ais. Bila kita nak masak, kita just ambil je. Jadi dia mudah, cepat kerja kita tak buang masa. Kalau tak, setiap kali nak masak, nak pegang cili kering, memang parah lah tak masak-masak kita jap ni Lepas tu saya masukkan serbuk apa ni, tuan, serbuk kari Saya masukkan serbuk kari dalam 3 sudu macam tu dalam 3 sudu lebih sikit macam tu. Tumis dia, jangan panjat dia. Bila masuk je cili apa ni, masuk serbuk lada kari ni biasa dia memang dia terus absorb apa ni, cecair-cecair yang ada kat dalam dia tu. Jadi kita kena telurkan kita tengok dia terus serap Jadi mempercepatkan lagi proses untuk buat kematangan dia tu. Bila dah nampak berminyak sikit tu baru kalau kita rasa kita kurang minyak, kita tambah minyak sikit Akhirnya macam kurang minyak, kita tambahlah sikit Sebab kalau masakkan tu kadang-kadang kalau tak cukup minyak pun tak sedap juga Nak kena pandai main api. Kalau agak-agak api tu macam angus, tapi kalau periuk dia periuk tipis, memang cepat angus lah Kita kena berhati-hati sikit Dan bila dah naik minyak, kita masukkan ni bilis dan udang kering yang telah saya rebus. Lepas tu saya blend dia halus kita masukkan. Bila kita dah rebus, maknanya dah boleh dimakan. Sebenarnya dah masak benda tu. Cuma kita sekarang ni kita nak combine, jadikan satu. Jadikan flavor jadikan flavor untuk masakan laksa laksa saya kari laksa laksa nyonya cara abang pencen suka-suki. Ini lagi. So siapa-siapa yang berhajat datang kat sini Okey, kejap Okey, kita sebenarnya ada juga lengkuas. Jangan lupa masukkan lengkuas lengkuas. Kita masukkan lengkuas. Lengkuas ni pun flavor juga ni masukkan lengkuas. So dia tumis sampai naik minyak. Macam abang suka-suki cakap bila kita nak masak menumis ni kan kita nak masakkan barang ni kejap kita tutup. Biasa kita tutup itu dia tak bagi wap-wap ni naik Okey, kita tumis kita masak ni sebenarnya nak rajin nak rajin mencuba, nak rajin buat eksperimen kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi, insya-Allah sebab biasanya resipi laksa nyonya ni saya jadikan sebagai salah satu masakan untuk jamuan hari raya. Kalau saya buat open house, biasa saya buat laksa ni. Tapi tahun ni tak buat open house sebab kita dalam PKP. Bila PKP, hari raya pun satu hari. Jadi kalau nak makan rasa-rasa nak makan, WhatsApp kita, bolehlah kita masakkan. Makan jauh-jauh 1 meter seorang duduk macam tu boleh, tak kisah. Kalau nak berhajat datang kawan, boleh kita datang. Kalau agak-agak takut, mohon surat kebenaran daripada pihak polis. Cakap saya nak jumpa kawan, nak makan, bukan nak beraya. Dah lama tak jumpa, dah 5-6 tahun nak jumpa. Takut-takut tak jumpa, jadi mohon. InsyaAllah. Alah, pemerintah bukannya zalim sangat, tapi kalau kita ada alasan yang logik, dia bagi. Kita tengok dah naik macam naik minyak macam ni. Kita masukkan macam saya cakap tadi kan, kita masukkan air ni lah ini apa saya nak cakap, pati ikan pati
Ikan bilis dengan pati udang yang saya rebus tadi. Udang tu saya kopek, kemudian saya ambil dia punya isi dia. Saya buang ni, kemudian saya ambil air dia. Kita masukkan. Sayang. Sayang. Jangan mubazir. Dia punya flavor dia ada kat situ. Kita godak dia. Kita godak dia. Kita tambah lagi air. Kita tambah air. Jangan tak tambah. Kita tambah. Kita tambah lagi air. Secukupnya. Tambah air secukupnya. Ini pekat ni. Ini tambah lagi air. Saya tambah lagi air. Sebab nak ni. Ini belum masukkan santan. Saya akan gunakan santan. Sebab kalau tak gunakan santan, mana ada masak laksa nyonya tak pakai santan. Marah nyonya. Hari saya pinjam nama nyonya aja sebab dia nyonya. Tapi saya buat cara saya lah. Cara abang suka-suki. Abang cincin suka-suki buatnya. Kita buat macam ni. Jadi lain. Jadi kita tunggu sampai dia mendidih. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Okey. Kita tutup lah. Kalau untuk cepat masak, biasa macam abang cakap, kita tutup. Jadi kita tutup lebih kurang dalam 3-4 minit ke 5 minit ke mendidih. Okey. Belakangkan pokok-pokok tanaman saja. Saya ada tanam-tanam bonsai kat belakang tu, ada pokok jambu, pokok kedondong. Ada bawah-bawah dia ada rempah ratus lah yang saya gunakan sebagainya untuk masakan saya hari-hari. So saya harap dalam ruangan yang sempit itu, saya dalam video saya tanah sekangkang kera apa nak buat. So saya berharaplah semua orang memanfaatkan tanah yang ada, walaupun dia punya ruang tu sempit, tetapi insya-Allah kalau kita cuba menggunakan sedaya mungkin, dengan sebijak mungkin, semaksimum mungkin, kita akan dapat manfaatnya. Okey, kita sambung. Kita tengok apa yang ni. Kita tengok. Alhamdulillah dia pun dah menggelegak. Dah what do you call, dia dah mendidih. Bila mendidih macam ni, kita masukkanlah bahan-bahan yang saya gunakan fish cake, fish ball. Saya gunakan fish ball. Kita masukkan fish ball. Okey, kita masukkan fish ball kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Masukkan fish ball. Sebab fish ball ni dia basah sikit. Jadi kita kena masukkan lebih awal. Yang lain-lain tu ikut dia punya sequence dia. Okey. Kita masukkan fish ball. Selanjutnya, bila masuk setiap fish ball dia dah okey je, nampak cantik macam tu, kita boleh dah masukkan santan ke apa. Tapi kat sini okey, kita masukkan santan saya ni. Saya gunakan santan kara. Saya masukkan santan kara. Saya suka santan kara ni sebab dia pekat sikit. Kita godak. Kalau boleh, kalau kita perlukan godak ni apa kita gagalkan supaya kita tak nak santan tu menggelegak dan pecah sebenarnya. Especially bila kita gunakan santan yang pure tu, santan yang betul-betul tu, yang original tu, memang dia mudah pecah. Kita tambah lagi sedikit biar dia pekat sedikit, berlemak dan berkrim. Saya memang suka guna santan kara ni. Kaya toke santan ni. Sebab saya memang dah apa orang kata, dah cuk lah. Kalau santan aja saya teringat kara. Santan aja saya teringat kara. Tapi kalau tukar kepada KERA, santan kera. Agaknya kara ni diambil oleh buah-buahan, dijatuhkan oleh kera kot agaknya. Okey. Kita ni lepas tu bila dah didih, kita masukkan bahan-bahan yang lain dia. Saya masukkan, what do you call this one? Fish cake, fish cake yang kita ada potong-potong tadi. Fish cake. And then this one, ini macam pucuk tahu sebenarnya, macam pucuk tahu. Tapi rasa saya memang pucuk tahu lah.
And then yang tahu pok ni saya masukkan kemudian sekali. Tahu pok ni memang biasa kalau kita nak hidangkan memang dia last sekali sebab dia lembut. Dia nanti silap dia absorb, dia absorb kuah kita. Ini dah nak masak, tinggal beberapa minit aja dah masak lah ni. Okey. Dah kira dah nak masak lah ni. Ending dia ada ending dia. Masak kepada ni mesti ada ending dia. Ending dia ialah saya masukkan, nanti saya tunjukkan tadi dia punya flavor tadi, parti dia saya dah masukkan. Ini tinggal dia punya badan dia saya belum masukkan. Okey. Akhirnya saya masukkan garam belum udang. Ada apa lagi? Garam rasa belum. Saya masukkan udang. Saya masukkan udang. Saya masukkan udang. Okey. Udang ni sebab saya tak nak dia punya apa ni, dia nanti jadi overcook. Jadi dia kalau kita masukkan udang ni, kalau kita tinggal terus tutup pun dah kira masak aja. Dan jangan lupa, setiap masakan mesti guna ada garam. Kita perisakan dengan garam, cukup rasa. Kalau agak-agak macam inilah, garam ni lebih kurang dalam macam inilah, apa, setengah sudu ke apa macam ni. Kalau agak-agak kita masin kan nanti kita kurang masin perlu tambah. Kalau terlebih masin susah. Kita masukkan stok ayam. Saya memang gunakan stok ayam. Okey. Kita gaul rata dah siap. Okey. Dan jadi kira dah siap, tinggal tahu pok je. Tahu pok tu kemudian sekali, lepas tu kita pun tutup. Okey. Kita perisakan dulu. Sebab saya memang kalau masukkan tahu pok tu memang penghabisan. Sebab apa? Kalau kita makan kat kedai pun biasa tahu pok tu dia letak kat luar. Dia letak kat atas ni baru disiramkan dia kat situ. Jadi sebab apa? Kalau kita masukkan tahu pok ni sekarang ni, dia lembek nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya flavor, saya rasakan apa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedapnya. Sedap. Memang betul-betul sedap. Bukan uluk-uluk. Kalau saya cakap sedap tu sedap lah. Saya tak nak bohong. Memang sedap. Dan akhirnya saya masukkan tahu pok ni untuk kita makan. Okey. Dah kira siap. Okey. So selamat mencoba resipi laksa nyonya cara Abang Pencen suka-suki. Okey. Jumpa lagi. Kalau sudi subscribe, like dan komen. InsyaAllah saya akan datang dengan resipi-resipi yang lain berikutnya. Dan jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah. Laksa yang kita masak tadi, tuan-tuan, kita bolehlah hidangkan. Hari ni saya nak minum petang ni, saya hidangkan dengan macam ni sebab kita ni laksa nyonya. Cara Abang suka-suki. So kita ambil mi yang dah dicelur tadi. Kita ambil portion yang kita nak makan lah, agak-agak kita makan Okey, kita ambil portion yang melekat ni. Biasa saya gunakan sayur Saya cukup suka dengan sayur ni, sayur sawi. Kita letak sayur sawi. Dan kita kita ambil kuah. Ni saya ini sebenarnya ini sedap ni. Ini favorite saya ni ambil fish cake dia. Ni ada udang 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 okey. So kuahkan. Sedap ni, makan sedap ni. And then kita bagi garnish dia. Daun sup dan jangan lupa daun bawang. Okey. Garpu sudah garpu. Kita buat garpu. Okey, kita garpu. Okey, kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan. Sedap je. Kau minum petang. Minum petang saya hari ni mi laksa nyonya.
cara abang suka-suki ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Sedap tuan-tuan. Jangan tak cuba crispy saya ni. Memang sedap. Dan nak lagi ada perut lapar. Sedap. Okay. Jangan lupa cuba resipi saya ni ya. Okey, tinggal temu lagi di masa. Salam sayang daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.